Mac FM, my anti-corruption channel. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton SPRM 360 di mana sebuah program yang dibawa khas oleh Mac FM iaitu mengupas isu semasa rasuah. Di mana saya Maria pada hari ini sebagai penyampai yang menemani anda selama 1 jam dan tetamu kita pada hari ini tak lain tak bukan seperti anda tengok sekarang ni ialah Datuk Ayub Khan Maidin PC, Ketua Polis Johor. Apa khabar Datuk? Alhamdulillah. Terima kasih Datuk kerana sudi bersama dengan kita pada hari ini dan kami di Mac FM sangat berbesar hati kerana Datuk sudi bersama dengan kita pada hari ini. Terima kasih Datuk. Terima kasih kerana jemput saya. Okey, baiklah, topik kita pada hari ini itu menjaga pertiwi berpaksikan integriti dan temu bual ini dibawa secara langsung menerusi Facebook Live Mac FM dan mungkin ada pertanyaan daripada anda semua, anda boleh komen di Facebook Live kami. InsyaAllah kalau ada masa kita akan jawab satu persatu dan jangan lupa untuk share supaya ramai lagi dapat manfaat daripada temu bual kita pada hari ini. Okey, tanpa membuang masa Datuk, kita teruskan dengan topik kita pada hari ini iaitu menjaga pertiwi berpaksikan integriti. Datuk sendiri adalah pegawai kanan polis yang paling terkehadapan dan begitu lantang menentang rasuah dalam PDRM. Adakah Datuk tidak takut kepada pihak-pihak yang tertentu yang kurang setuju dengan tindakan Datuk? Apa komen Datuk? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi semua. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak pada SPRM, Radio SPRM kerana menjemput saya untuk berkongsi. Sebenarnya saya rasa di mana saja kedudukan kita lah. Kita ni sebagai pejabat awam ke ataupun mana-mana saja pun. Kalau kita memegang satu commanding post ataupun post yang penting sebagai pemimpin, kita perlu berani. Dan apa yang saya buat ini pun bukanlah ini bukan perjuangan Datuk Ayub, jangan salah faham. Ini bukan perjuangan KP Johor, tak ada. Kalau kita lihat dalam konteks menangani isu rasuah integriti ni, kita punya fokus utama YDH Datuk Seri Akhil Sani, IGP kita sekarang ni pun, dia meletakkan integriti itu yang paling atas, memperkasakan integriti. Ini bukan Datuk Ayub. Ini PDRM punya fokus utama. Yang pertama, integriti, memperkasakan integriti. Yang kedua, kita memantapkan lagi penyampaian khidmat kita. Yang ketiga, kita dukung dan dasar dan usaha kerajaan untuk memastikan kesejahteraan negara, rakyat sebagainya lah. So ini bukan Datuk Ayub. Ini adalah perjuangan ataupun dasar utama PDRM sejak dulu sampai sekarang. Itu yang pertama. Yang kedua, kita sebagai pemimpin kita jangan takut. Sudah tentulah kalau kita nak buat satu benda yang mungkin orang kata melawan arus sikit ataupun yang tak keras sikit ni, mesti ada orang yang tak setuju. Tapi bagi saya sebagai pemimpin kita jangan takut. Kalau kita takut memang kita tidak akan dapat menggerakkan sesuatu benda yang bagus, kita tak akan dapat merubah satu benda yang tak elok kepada yang elok. Saya tidak mengatakan dalam polis isu rasuah ni memang ada serius, tak. Yang terlibat dalam rasuah ni sedikit, kecil saja jumlah tu. Yang ni yang kita perlu keluarkan, kita perlu bersihkan, kita perlu ambil tindakan. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin sebab saya ni banyak berinteraksi. Bukan sekarang, bukan sejak saya jadi KP Johor, sejak saya duduk di Bukit Aman bahagian counter terorisme ni I8 anti keganasan pun, saya banyak dijemput oleh pelbagai pihak lah, sama ada kalau dulu dekat bahagian anti keganasan banyak kita berinteraksi dalam isu-isu ajaran sesat, ekstremis sebagainya yang ada kaitan dengan keganasan. Jadi banyak berinteraksi dengan Jabatan Bukti Negeri, NGOs, Kementerian Belia dan Sukan, Kementerian Luar, yang mana banyak saya dijemput dan saya berinteraksi. Jadi ramai orang yang kenal saya dan saya pun dah biasa. Mungkin sebab tu bila orang cakap ni jemput Datuk Ayub, sampai sekarang pun ada juga yang jemput saya untuk bagi syarahan berkenaan dengan keganasan dan juga berkenaan dengan ajaran sesat. Jadi saya ni banyak berinteraksi. Di Johor pun saya banyak berinteraksi dengan masyarakat. Jadi mungkin itulah salah satu sebab kenapa saya ni agak menonjol sikit dekat situ. Bukannya saya nak menonjolkan diri dah. Tapi tugas dan tanggungjawab saya tu banyak di tempat yang lama dan tempat sekarang ni banyak berinteraksi dengan masyarakat. Dan yang ketiga ni berkaitan dengan fakta. Apabila saya bercakap dalam isu-isu berkaitan dengan integriti sebagainya, saya bercakap dengan fakta.
saya bukan membuat satu tuduhan liar sebagainya. Saya cakap dalam konteks Johor. Apabila saya kata ada banyak pelibatan pegawai ataupun anggota dalam isu ketum dadah ini yang kita menyatakan, itu memang hakikatnya. Kita dah tangkap, kita dah tuduh di mahkamah. Hari ini pun ada seorang lagi anggota dituduh di mahkamah kerana terlibat dalam dia terlibat dalam kes pecah kilang dengan ada 2-3 orang awam, tapi bila kita cek urin dia positif. So kita tuduh di bawah dadah dulu. Yang pecah kilang bab yang lain, kesalahan lain. So itu yang menyebabkan saya rasa mungkin saya ni ke depan sikit, terkedepan, dan banyak isu-isu yang dibangkitkan, banyak interaksi, banyak dijemput untuk bagi syarahan sebagainya. Jadi itulah mungkin yang kata kenapa Datuk Ayub seorangnya tak banyak lagi orang dalam PDRM, pegawai kanan polis, termasuk pucuk pimpinan yang membawa isu integriti gitu. So, jadi salah faham tu kena dibetulkan. Okey, baiklah Datuk, adakah Datuk rasa ini merupakan cabaran untuk Datuk sekiranya Saya rasa ini bukan satu cabaran, ini satu tanggungjawab. Macam saya katakan tadi, apabila saya memegang pos Ketua Polis Johor, ni saya jaga Johor. Saya tak boleh bercakap dalam konteks keseluruhan, tapi Johor bawah tanggungjawab saya. Lebih kurang dalam saya ingat 11,000 pegawai anggota Kejagung Awam yang bawah saya ni. So saya perlu pastikan ini memang satu cabaran, tapi yang paling besar tu tanggungjawab kita sebagai pemimpin, sebagai ketua. Jadi macam saya selalu cakap lah, bila kita ni sebagai khususnya orang Islam lah, apabila kita dibagi satu tanggungjawab, amanah, kita kena jalankan dengan beramanah lah, dengan betul, dengan mengikut lunas-lunas undang-undang, lunas-lunas SOP, dan yang paling penting kali, lunas-lunas agama kita. Tak kira lah kita orang agama apa pun, mungkin Islam kah, mungkin Hindu kah, Kristian kah, Buddha kah, tapi nilai-nilai murni itu dalam konteks integriti dan rasuah itu semua sama je. So, itu yang saya rasa paling penting. Okey, baiklah. Secara keseluruhannya Datuk, bagaimana Datuk melihat kepimpinan PDRM dalam usaha pencegahan rasuah? Ataupun adakah Datuk rasa diri Datuk berseorangan dalam peperangan ini? Apa komen Datuk? Tak, saya tak berseorangan. Macam saya katakan tadi tu, yang saya katakan paling penting tu, kita punya fokus, 3 fokus utama. YDH Datuk Seri Akhir Sani, IDP kita. Yang letakkan integriti yang paling pertama. So isu ni saya kata tak timbul. Memang kita dalam PDRM kita tekankan isu aspek integriti. Kerana integriti yang paling penting. Macam saya selalu cakap lah, kalau integriti kita tak mantap, integriti kita tak betul, kita ada masalah integriti dalam organisasi kita, sudah tentulah kita tak dapat melaksanakan tugas-tugas lain yang lagi penting. Kan? Sebab itu diletakkan dalam PDRM, integriti itu yang fokus utama. Saya tak berseorangan lah. Dan saya rasa isu integriti melibatkan semua tanggungjawab lapisan masyarakat. Tak kira kita daripada nombor 1 ke, sehingga ke bawah. Sehinggalah ke peringkat anggota. Masing-masing memainkan peranan masing-masing bagi memastikan kita dapat mantapkan lagi kita punya integriti. Dan sudah tentu kita dalam untuk PDRM kita akan terus berusaha untuk meningkatkan lagi integriti dan melaksanakan tadbir urus lah dengan lebih sempurna dan lebih baik. Dan kita pun ada plan anti rasuah PDRM yang kita lancarkan ini untuk tahun 2020 hingga 2024. Dia punya plan anti rasuah kita tu dilancar pada 26 November tahun lepas. Dan plan ini dengan jelas menggariskan usaha-usaha untuk menangani permasalahan, kelemahan dalam aspek integriti, anti rasuah sebagainya lah. Yang mana kita akan pastikan pelaksanaan tu untuk tahun 2020 hingga 2024 memenuhi plan yang telah kita tentukan. InsyaAllah. Kita tak nak benda ni menjadi isu yang membelenggu kita PDRM lah dalam khusus. Dan juga kita punya plan anti rasuah PDRM nya pun selari dengan plan anti rasuah, pelaksanaan plan anti rasuah peringkat nasional lah yang diluluskan yang lancarkan 29 Januari tahun 2019. Jadi benda tu dah ada semua dah. Cuma kita nak pastikan kita mengikut plan yang telah ditetapkan oleh PDRM dan juga oleh kerajaan. Kita perlu selarikan, insya-Allah kita akan laksanakan. Insya-Allah. Okey, baiklah. Selalunya kita dengar tindakan tegas Datuk sendiri terhadap pegawai-pegawai yang melakukan salah laku, termasuklah rasuah. Sekiranya pegawai itu menolak rasuah, adakah Datuk sendiri akan bagi apa-apa orang kata pengiktirafan ataupun hadiah ataupun ganjaran terhadap tindakan beliau itu? Mungkin mereka lebih bersemangat untuk
melaporkan kepada Datuk sendiri sekiranya mereka ada ganjaran. Apa komen Datuk? Memang kita ada, di peringkat kontingen kita ada. Yang pertama kita akan bagi surat penghargaan lah. Yang kedua kita ada wang sagu hati ya. Dan di peringkat Bukit Aman tu memang ada yang akan dibagikan oleh surat penghargaan daripada IGP. Kita akan bagi wang sagu hati ya. Dan kita juga di peringkat PDRM, di peringkat pusat kita ada anugerah integriti PDRM dan pengiktirafan khas bagi pegawai yang tolak rasuah. Dan kita juga memberi keutamaan, mungkin bila daripada sijil ni, bila daripada sagu hati dan mereka terlibat dalam aktiviti menolak rasuah ni, mungkin apabila salah satu kriteria yang digunakan untuk kita bagi untuk kenaikan pangkat. Contohnya kalau katakan ada pegawai A, pegawai B yang pergi interview untuk pangkat DSP kan. Dia orang semua sama lain. Mungkin markah sama, performance sama, tapi pegawai yang B ni dia ada surat kepujian ataupun surat penghargaan ataupun sagu hati Muhammadiyah. Mungkin dia akan diberi keutamaan. So itu memang kita ada dalam PDRM, memang kita laksanakan. Dan kita kena ingat dalam soal melaksanakan tanggungjawab ni, mungkin pegawai dan anggota kita memang kerja dia cekap. Cekap dalam melaksanakan tugas, tapi aspek integriti tak ada. Sinilah yang membezakan di mana yang kita nak pilih. Kalau tanya saya secara peribadi, sudah tentulah saya nak dua-dua sekali. Saya nak orang yang cekap bekerja dan saya nak ada orang yang ada integriti. Tapi kalau dibagi pilihan dekat saya, yang mana yang dipilih dulu? Saya akan pilih yang ada integriti dulu. Sebab integriti ni yang akan menentukan hala tuju kita dalam jangka panjang. Kita tak menolak orang yang cekap bekerja, tapi integriti lagi atas. Integriti itulah yang segala-galanya akan menentukan hala tuju PDRM atau hala tuju negara sebagainya lah. Mungkin orang tu cekap bekerja, tapi pada masa sama dia tidak ada integriti. Itu mungkin di situ dia akan menjadi menjual kita punya ni lah kan. Dan juga kita di peringkat JIP, Jabatan Integriti dan Pemantauan Standard Bukit Aman pun ada dia diberi peranan untuk mengenal pastilah pegawai kanan ataupun anggota polis ni yang layak untuk menerima CJ penghargaan yang kes-kes menolak tolak rasuah. Dia punya anugerah integriti. Dan dari semasa ke semasa ni anugerah ni ditambah baik untuk memastikan kita memberi pengiktirafan pada pegawai dan anggota kita yang tolak rasuah. Tadi kita ada bercakap mengenai pengiktirafan bagi mereka yang tolak rasuah. Bagaimana pula mereka yang mungkin terlibat ataupun ada rakan-rakan mereka yang mengetahui keterlibatan rakan-rakan seperjuangan dalam rasuah tetapi tidak melaporkan, mungkin untuk menjaga hubungan di antara mereka. Apa komen Datuk? Bagi saya itu saya selalu suka istilahkan sebagai bersekongkol. Sebab tu saya kata sebagai pemimpin pun saya kata ada juga karakter mungkin di peringkat ketua polis daerah ataupun ketua jabatan di peringkat FPK lah, di peringkat kontingen ni ataupun timbalan KP ataupun KP sendiri. Mungkin mereka ni tak ambil rasuah. Kan? Dia tak ambil rasuah. Tapi mereka tahu pegawai bawahan dia orang ambil rasuah. Mungkin timbalan OCPD katakan, timbalan ketua polis daerah. Dia tak ambil rasuah, dia bersih. Tapi dia tahu timbalan dia mengambil rasuah. Tapi dia tak ambil tindakan. Bagi saya itu satu kesalahan. Sepatutnya sebagai pemimpin, dia perlu pastikan pegawai bawahan dia, anggota bawahan dia tak terlibat dalam rasuah. Dan kalau mereka ambil rasuah, tindakan perlu diambil. Ini yang saya kata sifat-sifat kepimpinan ni perlu ada. Kalau kita tak ambil tindakan, bagi saya itu satu tindakan yang amat tidak bertanggungjawab. Kita akan merosakkan organisasi kita dalam jangka panjang lah. Kita biarkan benda itu berkembang dengan alasan mungkin kalau kamu nak ambil lah. Kamu jawab sendirilah. Dan bagi saya pun, kalau saya dapat kesan, saya akan ambil tindakan dekat ketua lah dulu. Kalau di peringkat distrik, kalau peringkat daerah, saya akan ambil tindakan dekat ketua polis daerah. Ini yang saya amalkan di Johor. Dan ada jugalah satu dua penuh CPD yang saya ambil tindakan di bawah tindakan tata tertib lah. Sebab kadang-kadang benda ni kita nak buktikan susah kan. Kalau ada bukti cukup, kalau melibatkan mungkin jumlah yang besar, saya akan serahkan dekat pengarah SPRM Johor lah untuk ambil tindakan. Tapi kalau untuk yang kita kata yang tak berapa nak cukup bukti ni, mungkin saya akan mengambil tindakan tertib. Yang pasti tindakan saya akan ambil. Saya tak akan biarkan.
Bagi saya sebagai pemimpin itulah menunjukkan kita punya ciri-ciri kepimpinan kita. Okey, saya nak baca komen-komen daripada rakan Facebook page kita. Katanya antara pendengar yang bersama dengan kita pada hari ini, di mana ada Jayanta Kumar, katanya good morning Dato' Ayub. It's a privilege to have you on board Mac FM. Dan ada daripada Syah Syahira, katanya from ISN, dan juga Sharma MJ CSI, mantap Datuk. Okey, baiklah, kita nak teruskan dengan soalan yang lain. Katanya pada pandangan Datuk, adakah wujud sebenarnya kelemahan dalam SOP PDRM terutamanya yang boleh membuka ruang kepada pelaku rasuah? Contohnya SOP pemeriksaan terhadap individu yang disyaki dekat jalan raya dan sebagainya. Adakah Datuk merasakan perlu dibuat penambahbaikan kepada beberapa SOP PDRM dalam usaha untuk mencegah rasuah terutamanya? Apa komen Datuk sendiri? Bagi pandangan saya, SOP kita dah mantap. SOP kita dah ada dah. Macam-macam ada SOP dah, peraturan lah. Contohnya di Johor ni pun ada, daripada bukan Johor untuk satu Malaysia ni, memang ada arahan daripada yang YDH Datuk Seri IGP, dia panggil surat aku janji. Mana semua OCPD perlu menandatangani surat aku janji yang mengatakan mereka akan pastikan di daerah mereka ni tak ada aktiviti perjudian. Kalau ada perjudian, tindakan akan diambil ke atas OCPD itu. Setiap bulan dia perlu sign. Saya pun kena sign juga. Jadi benda itu semua dah ada. Yang paling penting saya kata, kita perlu memastikan warga PDRM pada pegawai kita perlu memastikan kita memainkan peranan kita masing-masing. Tidak ada timbul lagi isu SOP sebagainya. Peraturan SOP dah ada. Dan memang saya akui, mungkin dari semasa ke semasa kita perlu mengemaskinikan, memperbaiki lagi. Mungkin kita dapat ada kelemahan macam tadi Maria cakap, mungkin cara kita pergi tahan orang tepi-tepi jalan ni, minta duit sebagainya. Mungkin kita akan dapat kes-kes macam ni. Mungkin kita boleh mengubah suai sedikit SOP itu dengan keadaan semasa. Mungkin contohnya, saya bagi contoh. Katakan kita punya MPV kita lah, yang kereta peronda kita ni, terlalu agresi, betul-betul kerap sangat. Dia orang pergi ronda, dia pun nampak ada mungkin warga asing jalan, tapi dia petus berhenti kereta, minta nak cek dokumen sebagainya. Mungkin dia orang tak bawa dokumen, dia orang nak bawa salinan pasport sebagainya. So kita mengambil alasan tu untuk tangkap. Dia orang bawa ke balai, letakkan dia orang dekat lokap, tunggu dia punya majikan datang. Contohnya, mungkin benda tu kita boleh ubah suai. Mungkin kita kata bagi warga negara asing yang ini kita tak perlu ni lah. Kalau cukup sekarang ni, kita boleh sahkan dengan majikan kemudian. Tak perlu kita bawa dia orang balik tahanan lokap, remand dia orang sebagainya. Contohnya, benda-benda ni kita boleh perbaiki, perkemaskinikan lagi untuk memastikan kita dapat memantapkan lagi SOP yang ada. Dan untuk kita polis ni yang banyak berinteraksi dengan publik ataupun masyarakat awam dekat bawah ni adalah anggota. Macam saya katakan tadi lah, MPV, URB, ataupun kita punya inquiry office kan, ataupun penyiasat kita. Dia orang ni yang kumpulan yang banyak di bawah, dan dia orang ni lah yang saya rasa perlu diberi perhatian khusus ataupun perlu dipantau, perlu di guide agar mereka ni dapat melaksanakan tugas dengan betul. Mereka ni frontliner. Kalau tak elok dia orang dekat bawah ni, maknanya tak elok lah image PDRM. Betul. Sebab tu orang selalu cakap kes rasuah ni orang selalu merujuk kepada kereta peronda polis, yang URB, yang kita buat roadblock kan. Orang selalu rujuk kes-kes tu. Kita tahan lori, kita minta duit sebagainya kan. Dan ini yang paling jumlah yang paling besar, dan dia orang ni paling banyak berinteraksi. Jadi kalau kita dapat kemaskan, kita dapat pantau dia orang ni, saya rasa insya-Allah kita dapat memastikan isu-isu ni tak berbangkit lah. Dan satu lagi kita masyarakat pun kena, saya nak bagi peringatan juga. Kalau dia orang tak bagi, tak ada orang yang terima lah. Maksudnya dia orang pun kadang-kadang nak cari jalan yang mudah. Contohnya kalau kita tahan lesen dia dah tamat tempoh ataupun tak ada ni apa sebagainya, dia pun tak nak bayar ni, dia kata senang bagilah RM50 settle. So dia pun nak mudah. So tetapi benda selalu isu ni timbul yang disalahkan polis kan. Saya tak kata polis betul, tapi yang ada juga kalangan masyarakat yang nak
jalan pintas, jalan Betul. mudah, tak nak bayar saman. Mungkin kalau dia nak bayar saman mungkin 300 atau kena pergi naik court ke mahkamah. Kita bayar 50, okeylah settle lah tu. Dia nak bayar. Lepas tu dia kata polis makan rasuah. Kan polis Kalau ambil tak kalau tak ada yang memberi, tak ada yang Betul. menerima. So ini yang saya kata ni, masyarakat pun kena mengambil peranan. Kita tengok rasuah polis. Sedangkan masyarakat pun nak jalan pintas, jalan mudah. Mereka tak nak susah kan. Jadi benda-benda ni kita tengok secara keseluruhannya. Dan dalam konteks PDRM juga, kita punya anggota pegawai kita kan, waktu dia orang pergi khusus inspektor lah sekarang ni, latihan asas, anggota ikut latihan asas. Mereka pun telah didedahkan dengan peruntukan undang-undang, kaedah kita nak ni, semua dah ada dah. InsyaAllah saya rasa kalau benda tu cuma bila dia orang ni habis training, ditukarkan ke bawah, di situ saya rasa peranan penyelia yang perlu memantau. Jangan bawa budaya yang tak elok. Kadang-kadang dia orang ni keluar daripada depo, pusat tahanan, pusat latihan, pergi ke bawah, tapi budaya dekat bawah tu tak elok. Yang itu yang saya tekankan di Johor ni. Semalam saya ada buat perjumpaan dengan lebih kurang dekat 150 orang anggota baru yang bertukar ni. Saya buat dalam 2 sesi lah sebab kena ada penjarakan sosial ni. Betul. Saya bagi amanat dekat dia orang. Do and don't. Apa yang boleh buat, apa yang tak boleh buat, apa yang masalah kalau dia orang hadapi dekat bawah ni. Kalau ada budaya yang tak elok ni, saya kata lapor terus dekat saya. Saya akan mengambil tindakan dekat penyelia dia orang dekat distrik. Saya kata saya memang terbuka. So saya dah bagi dia punya guideline kat dia orang. Kalau ada masalah saya kata dalam isu penyeliaan ataupun tuan-tuan dan perempuan didedahkan dengan budaya yang tak betul dekat bawah tu, tuan-tuan maklum dekat saya. Dan saya pada masa sama saya bagi tahu dekat ketua polis daerah ni, pantau. Jangan mendedahkan ataupun mengajar budaya yang tak elok kepada pegawai dan anggota baru yang baru keluar pusat latihan, kita dah dedahkan dengan budaya yang tak elok. Benda-benda ni memang saya tekankan insya-Allah. Baiklah Datuk, dalam Pelan Anti Rasuah Nasional, inisiatif 5.3.4 iaitu mentransformasikan Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan Siap kepada Suruhanjaya Bebas Aduan dan juga Salah Laku Polis IPCMC bagi menangani isu integriti dan juga orang kata mengekang salah laku anggota polis di Raja Malaysia. Apa komen Datuk sendiri berhubung penubuhan IPCMC ini? Yang pertama IPCMC lah, Independent Police Complaint and Misconduct Commission. Memang dia telah pun ditarik balik. Hari itu dia kebentangkan dekat Parlimen, dia telah ditarik balik. Dan pihak kerajaan telah membawa satu lagi menggantikan tu IPCMC ni, kita gantikan dengan IPCC, Independent Police Conduct Commission, yang telah pun dibentangkan dalam Parlimen pada tahun lepas 26 Ogos. Iaitu kalau dalam bahasa Malaysianya rang Undang-Undang Suruhanjaya Bebas Tata Kelakuan Polis. Betul. Jadi IPCMC tu dah jadi history lah. Sekarang ni yang ada ni yang dibentangkan tu IPCC. Dan saya rasa pihak polis PDRM lah perlulah sebagai organisasi yang bertanggungjawab dalam menjaga keamanan ketentraman negara ni, perlu diberi hak-hak yang sewajarnya lah. Kita tak nak, bila kita nak buat kerja ni pun kita agak terhad. Kita pula takutnya. Kita akan dipelekehkan. Kita tak boleh buat itu, kita tak boleh buat ini oleh pihak-pihak yang tak bertanggungjawab lah. Kena ingat, PDRM adalah benteng keselamatan dan kesejahteraan rakyat. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tak ada masalah. PDRM saya rasa memang tak ada masalah untuk mana-mana tindak cadangan untuk mana-mana badan bebas untuk memantau tata tertib ataupun salah laku. Tak ada masalah. Tetapi penubuhan sebarang jawatan kuasa ke ataupun Suruhanjaya ke, mestilah mengikuti perlembagaan yang ada. Kalau kita ikut kita punya perkara 140 di bawah kuasa tertib ni, memang bawah Suruhanjaya Pasukan Polis. Jadi kalau kita nak buat satu Suruhanjaya, kena pindah dulu. Kita ni kita bercakap rukun negara ada 5. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara. Keluhuran perlembagaan. Tiba-tiba kita nak buat satu Suruhanjaya yang bertentangan dengan perlembagaan. Artikel 140 memang jelas menyatakan kuasa-kuasa untuk mengambil tindakan tertib ni berada di bawah Suruhanjaya
pasukan polis. Itu dah nampak bertentangan. Sebab tu kita tak setuju. Kan dan kalau kita tengok kuasa-kuasa yang ada dekat IPCMC ni memang besar. Dia ada kuasa nak menerima aduan. Dia kuasa untuk siasat. Dia kuasa untuk dengar. Dia kuasa untuk jatuh hukuman. So 4 kuasa tu ada pada satu Suruhanjaya. Di mana yang kita nak katakan ada keadilan. Kan? Kalau kita pun dalam polis ni, dalam kes-kes jenayah, kita buka IP, kita siasat, kita serahkan IP tu kepada pihak AGC, AGC akan go through, AGC akan tuduh di mahkamah, kan? Mahkamah hakim akan tentukan. Ini tak. Bawah IPCMC ini, mereka terima aduan, mereka siasat, mereka dengar, mereka jatuhkan hukuman. Semua kuasa bawah dia orang. Dan kalau kita tengok lagi detail ni, dia ni walaupun pegawai-pegawai polis ni telah meninggal, maknanya dia boleh ambil tindakan. Kalau dah pencen pun dia boleh ambil tindakan. Kecuali dia orang dah meninggal, kan? Satu. Yang kedua ada retrospektif. Maknanya dia boleh backdated lah. Dia punya tu mungkin kesalahan dibuat tahun 1990 waktu dia boleh ni balik. Dan dia punya bidang kuasa luar wilayah. Mungkin kejadian berlaku di Singapura ataupun dia boleh dia ambil tindakan. Banyak lagi. Dia punya kuasa-kuasa yang amat luas. Dan untuk bagi kes-kes ada tape ni, kalau bawah kita punya IPCC ni, kita dia orang siasat, tapi kalau bila nak jatuhkan hukuman ni, kalau bab-bab tata tertib, dia akan pergi dekat kita punya Suruhanjaya pasukan polis. Tapi boleh melibatkan kesalahan jenayah atau sebagainya, dia akan pergi dekat jenayah untuk buka ni. Kalau rasuah pergi dekat SPRM. So mereka hanya siasat, tapi kesalahan tu pihak lain yang akan ambil tindakan. Barulah adil. Tidak semua kuasa yang ada pada dia orang ni, dia orang terlalu besar sangatlah. Itu yang saya rasa berhubung dengan IPCMC lah. So, secara dasarnya, kita tak ada masalah Suruhanjaya apa pun. Tapi mesti ikut prosedur, ikut peraturan. Jangan bertentangan dengan akta ataupun perlembagaan yang dah pun ada. Kan? Itu yang sebab tu kita tak setuju lah dengan IPCMC ni. Okey, baiklah. Saya nak tanya pendapat peribadi Datuk sendiri. Adakah Datuk setuju sebenarnya bila IPCMC ini ditubuhkan? Ataupun sebaliknya? Boleh ulang ambil? Saya tak buat clear tadi. Adakah Datuk, pendapat peribadi Datuk sendiri, adakah Datuk rasa IPCMC ini, Datuk setuju ataupun tidak bila IPCMC ini ditubuhkan? Pendapat peribadi Datuk sendiri. Memanglah saya tak setuju. Tengok tadi lah bertentangan dengan perlembagaan 140 dan sebagainya. Kan ada bertentangan juga dengan kita punya prosedur yang ada. Tak ada masalah kalau nak buat Suruhanjaya ni, tapi mesti ikut prosedur. Polis yang dituduh tu mesti ada hak untuk membela diri. Kalau tak ada hak nak membela diri, macam mana kita nak ni? Bayangkan satu Suruhanjaya, dia mempunyai semua kuasa dekat dia. Terima aduan, siasat, dengar, jatuh hukum. Dan kalau tak silap saya, kalau tak silap yang saya pun tak dapat nak go to detail tadi, mana tidak ada hak untuk yang dituduh untuk membela diri kalau tak silap saya. Banyak kuasa dia boleh masuk ke mana-mana pejabat, dia boleh ambil semua dokumen-dokumen yang mengenai akta rahsia rasmi. Dia boleh arahkan siapa-siapa pun untuk datang. Terlalu besar, luas sangat kuasa dia. So di mana dia ada check and balance? Tak ada. Kita dalam keadaan biasa pun, dalam undang-undang yang ada pun, macam saya cerita tadi, mesti ada pembahagian tugas. Tak bolehlah saya tangkap orang, saya bicara orang, saya jadi hakim. Boleh tak? Adil tak? Saya tangkap Maria, saya siasat Maria, saya jadi hakim. Saya jatuhkan hukuman dekat Maria. Boleh tak? Adil tak? Tak adil. Mana ada check and balance? Tak ada. Jadi itu yang saya rasa, pandangan peribadi saya memang saya tak setuju lah. Sebab tu kita dah ada IPCC kan? IPCC. Okey, baiklah Datuk. Secara ringkasnya, apa komen Datuk sekiranya mereka di luar sana, rakyat, masyarakat, sesiapa sahaja yang katanya polis menjaga masyarakat, bagaimana pula siapa yang nak tegur tentang kesalahan polis itu sendiri? Apa komen Datuk? Kita dah ada badan macam kita ada SPP, Suruhanjaya Pasukan Polis. Mana-mana yang ada kaitan kes tata tertib ni, kita ada JIP, Jabatan Integriti dan Pematuhan Standard.
Boleh tengoklah berapa banyak statistik. Saya pun tak ada dengan saya jeep. Statistik yang digantung kerja, dibuang kerja, tahan kerja, kan, dia diturunkan pangkat, dipotong gaji, ada semua. Maknanya bukannya kesalahan di pihak polis yang melanggar tertib, tidak diambil tindakan. Berapa banyak polis yang dituduh, ditangkap oleh SPRM. Saya sendiri pun tahun lepas saya buang 46 orang anggota dia. 46. Bukan sikit. Tahun lepas saja. Tahun ini pun saya ingat dekat 20 lebih lah yang saya ambil tindakan untuk buang kerja. Hari ini pun ada anggota saya dituduh yang saya cakap tadi. Minggu lepas pun ada dituduh di mahkamah. Yang tangkap tu bukan orang lain. Polis yang tangkap. Kami yang tangkap. Jadi isu yang katakan siapa yang memantau polis ni, dah ada dah badan-badan pemantau. Kita pun dah ada JIP kita, Jabatan Integriti, kita pun dah ada SPP kita. Dan kita pun ada lain-lain agensi seperti SPRM yang akan memantau, menyiasat dan mengambil tindakan terhadap sebarang salah laku ataupun yang dalam SPRM konteks rasuah. Berapa banyak pegawai polis yang dah dituduh di Mahkamah Pertibatan Rasuah? Adakah yang kita tutup mata ataupun SPRM tak ambil tindakan? Dakwaan adalah. Tapi bukti kan. So jadi masyarakat bolehlah dengan persepsi masing-masing, khususnya yang memang saya boleh kata anti polis, sebut polis cukup pantang kan. Tapi dia orang tak tengok sumbangan polis. Okey, baiklah. Saya rasa kita berehat seketika. Kita kembali selepas ini. Dan kepada anda yang nak laporkan rasuah, boleh terus call di talian bebas tu kami 1800-886-6000 ataupun boleh download aplikasi Mac Mobile secara percuma di Google Play Store dan juga App Store. Dan juga kepada anda yang ada komen ataupun ada pertanyaan yang ingin ditanyakan ataupun diajukan kepada Datuk Ayub sendiri, anda boleh komen di Facebook page kita. InsyaAllah selepas kembali berehat selepas ini, kita akan bacakan satu persatu. Dan kembali selepas ini hanya di MAC FM, My Anti-Corruption Channel. Kembali bersama saya Maria di slot SPRM 360 dan tetamu kita pada hari ini ialah Datuk Ayub Khan Maidin PC, Ketua Polis Johor, dan topik kita pada hari ini ialah berkenaan dengan menjaga pertiwi berpaksikan integriti. Okey, baiklah Datuk, sekiranya Datuk dilantik ke pangkat yang lebih tinggi, insya-Allah, apa perkara yang Datuk akan lakukan bagi memastikan PDRM menjadi agensi yang berintegriti dan dihormati kerana keberkesanannya dalam pencegahan jenayah? Apa komen Datuk? Oh, itu future punya tu. Apa ni, macam saya cakap tadi kan, saya katakan tadi, kita dah ada semua dah benda-benda yang SOP ke, JIP sebagainya dah ada kan, SPP sebagainya. Apa yang paling penting saya rasa lah, kalau saya ada peluang lah untuk kalau ada rezeki kan, ya bagi saya yang paling penting tu kita nak ada satu tindakan tegas untuk kita jangan tolak ansur langsung dengan isu-isu integriti dan rasuah ni. Itu yang ketegasan tu bagi saya penting. Ketegasan ni bukan saja kita nak bercakap, tapi rakyat di bawah tu nak tengok apa tindakan kita. Kita boleh cakap, kita tegas. Tapi rakyat di bawah ni, masyarakat dia tengok. Dah cakap tegas, tapi tindakan tak diambil. Kan? Tegasan
dan tindakan. Itu yang paling penting saya kata. Yang lain saya kata dah ada semua dah. Dari segi pelaksanaan, struktur kita apa semua dah ada. Kan? Prestasi kita pun alhamdulillah. Contoh saya ambil contoh yang senang, yang mudah. Selalu ingat minggu lepas pun ada satu kajian yang dibuat oleh satu agensi keselamatan antarabangsa. Dia mengatakan KL adalah salah satu ibu negara yang paling selamat. Kan? So bagi saya itu satu image positif daripada usaha PDRM, pegawai, pucuk pimpinan, pegawai dan termasuk KDN sendirilah, KDN, PDRM, pucuk pimpinan kita dan pegawai anggota polis dalam memastikan dalam konteks ini KL lah kita setaraf dengan negara maju. Kan? Bagi saya di situ menunjukkan betapa pentingnya peranan yang di sebalik adalah dakwaan tomahan yang mengatakan PDRM itu, PDRM ni banyak makan rasuah. Tapi hakikatnya sebaliknya. Mana kita dapat juga menjalankan tugas-tugas yang selalunya tak di-highlightkan, tak diketengahkan. Yang diketengahkan image-image yang tak elok. Saya rasa semua benda tu dah ada. Cuma dari segi pelaksanaan, ketegasan tu mungkin kalau bagi saya lah sebagai peribadi, saya selalu tekankan itu. Kita kena selalu mengingatkan dia orang, tindakan kita ambil tu agar bila kita ada ketegasan, baru dia orang takut. Dia orang nak buat pun dia orang fikir 2-3 kali. Maknanya kalau dapat, Datuk Ayub dapat, memang dia akan ambil tindakan betul. Kalau yang ada kes-kes dadah ni, maka rasuah kalau boleh tuduh kat mahkamah, dia akan tuduh bawah pemerasan. Dia akan buka IP. Pilihan kedua saya akan buka serahkan kepada penjib sebagainya lah. So jadi benda-benda tu yang kita perlu tekankan. Itu yang pertama. Yang kedua, di samping kita tegas tu, kita kena adil. Kita jangan tegas tapi tak adil. Memang itu salah satu moto PDRM lah, tegas dan adil. Kita pun kena berlaku adil. Sebab tu saya selalu tekankan kepada pegawai Jabatan Integriti saya di Johor ni, kita kena adil. Kalaulah kita ada satu tomahan kepada pegawai kita, katakan dia ni mengambil rasuah sebagainya, kita buat siasatan dengan cepat. Kalau tak ada bukti pun semua, kita tutup. Kan? Kita jangan drag benda tu berpanjangan. 3-4 tahun kita tak siasat. Tapi bila dia nak pergi interview nanti, ada kes. Kes ada tertib. Kes ni bila? 6 tahun yang lepas. Siasatan lengkap tak dibuat. Tidak ada penyudah lah atau penutup lah. Ini yang saya kata ini kena adil ni. Kalau ada dakwaan, ada tomahan, kita siasat seberapa cepat yang mungkin, seadil yang perlu. Kan? Kalau tak ada bukti, tak ada apa, memang tomahan saja, kita tutup terus. Jadi kita tak menjejaskan masa depan pegawai atau anggota kita yang nak pergi interview. Kadang-kadang nak pergi interview tersangkut. Sebab apa? Ada kes tertib. Tapi apabila kes tu dah 7 tahun dulu, tak disiasat dengan betul. Ini saya kata tegas dan adil. Kita nak ambil tindakan, tapi kita perlu adil. Dan di samping tu jugalah dalam konteks polis ni, kita perlu melihat juga isu-isu lain. Isu-isu kebajikan lah. Gaji kita, allowance kita. Saya ambil satu contoh di Johor lah. Johor ni, JB ni, sewa rumah dia memang tinggi lah. Mungkin 1,000 lebih kan. Kita punya allowance anggota, allowance pegawai, allowance sewa rumah anggota kita tak silap dia 400 kot. Pegawai, anggota 300, pegawai 4,500. Lebih kurang tu lah. So, di situ kita dah nampak lah. Kan? Macam mana dia orang nak survive dekat JB ataupun lain mana besar lah. Mungkin kita boleh naikkan ikut tempat mana dia bertugas. Kalau JB mungkin allowance sewa rumah dia 1,000 lebih. Kan? Kita tak boleh bagi keseluruhan lah. Tak boleh. Isu-isu ni pun kena diambil kira, isu logistik, isu perumahan, kan? Gaji, pilihan. Kita cakap kita nak bandingkan kita punya servis dengan polis Singapura katakan. Kita kena tengok gaji dia berapa, kita tengok allowance dia berapa. Kita bandingkan dengan kita. Bukanlah kita nak samakan dengan polis Singapura, tak. Tapi kena tengok keadaan semasa kos sara hidup sebagainya lah. Saya rasa benda-benda ni pun dari segi logistik perlu diambil kira untuk memastikan pegawai dan anggota polis ni dari segi itu mantap. Dia orang tak perlu memikirkan dah. Ada saya tengok yang projek kalau dekat Johor ni, kita punya perumahan FRU kita yang tahun 70-an tu. Satu bilik kot saya ingat. Macam mana kita nak duduk? Dah lama. Benda-benda ni pun kena ambil kira. Kan? Kalau kita nak memastikan pegawai dan anggota polis dapat memberi khidmat yang terbaik. Ini penting. Kebajikan juga penting. Benda-benda ni yang saya rasa kalau saya ada peluang, saya akan tekankan lah. Saya rasa insyaAllah kerajaan pun akan setuju dengan cadangan. Kita bukan nak minta
bulan dan bintang tak ada. Kita nak minta yang basic ni yang sesuai dengan kos sara hidup semasa ni. Adakah Datuk rasa itu merupakan salah satu punca kenapa berlakunya rasuah dalam kalangan polis itu sendiri? Mungkin itu salah satu lah. Tapi bagi saya apa pun, itu jangan jadikan alasan untuk kita ambil rasuah. Kita dah tahu daripada awal kan. Kita masuk polis, inilah gaji kita. Inilah allowance kita. Kalau kita masuk inspektor, inilah gaji. Inilah allowance kita. Kita dah nampak. Kita masuk polis ni, sebab tu saya suka ambil contoh-contoh pegawai dan anggota polis dulu. Dia orang pengorbanan dia orang memang tak dapat. Kita tak dapat nak bayangkan lah dulu punya polis kita kan. Dengan kalau dulu waktu saya mula-mula masuk polis tu 1991 tu, kita pakai typewriter yang biasa tu lagi kan. Terang kita type buat kertas siasatan lah, type apa semua kan. Sekarang dengan ada laptop apa semua. Kalau dulu mungkin SIO, pegawai penyiasat kanan dekat satu daerah mungkin seorang. Sekarang ada 6 orang SIO untuk jenayah. Untuk narkotik pun ada, untuk komersial pun ada. So jadi memang dah berubah. Tapi mungkin benda-benda ni kita boleh perkemaskan lagi. Tapi kalau nak mengatakan sebab gaji kita rendah, elang kita rendah, kita makan rasuah. Itu kita ikut nafsu namanya. Kita kena berbelanja ataupun kita kena cara hidup kita bersesuaian dengan gaji kita. Kalaulah gaji kita 2,000, kita tiap-tiap 6 bulan nak tukar handphone. Handphone pula 7,000 satu kan. Handphone tak tahulah macam-macam punya handphone orang muda sekarang ni. Nak tukar kereta, setiap tahun nak tukar kereta. Hari raya nak tukar kereta. Saya dulu saya masuk polis, kadet SP, saya beli kereta second hand Proton Saga. Ingat lagi nombor dia, WBB 6147. Saya beli 17,000. Saya pakai 10 tahun. Lepas tu saya beli kereta second hand juga, Honda Civic. Pun pakai juga 10 tahun. Jadi dalam 20 tahun ni saya pakai kereta second hand. Masuk tahun ke 21 baru saya beli kereta baru. Itu pun Toyota Wish. Saya pakai juga 10 tahun. Baru jual lah. Kan? Jadi kita kena ikut kesesuaian dan kemampuan kita gaji. Kita jangan nak bermewah di luar kemampuan. Bila kita belanja, cara hidup kita di luar kemewahan, itu yang kita nak semua luar lah untuk kita support kita punya cara hidup macam ni. Okay, baiklah, satu komen daripada rakan pendengar kita iaitu Jayanta Kumar. Katanya, Datuk, bagaimana SPRM dan juga PDRM boleh bekerjasama dalam mendidik masyarakat berkenaan pencegahan jenayah rasuah dan juga jenayah am? Apa komen Datuk? Secara ringkas. Program ni salah satu adalah usaha untuk memastikan PDRM dan SPRM berkolaborasi. Ini nih yang radio yang keluar ni sesi ini salah satu lah. Mana SPRM jemput saya untuk berkongsi salah satu. Tapi saya rasa kolaborasi antara PDRM dengan SPRM ni sejak penubuhan dulu dah ada dah. Ingat dulu SPRM nak start dulu pun kita yang bagi kita punya kepakaran, kita yang bagi khusus sebagainya lah, khusus soal siasat. Memang dah ada. Saya hari pertama saya datang ke lapor diri ke Johor ni, minggu pertama tersebut, saya dah pergi buat courtesy call kepada Datuk Nur Azlan yang sekarang dah pindah balik ke Putrajaya kan, nombor 3 kan, nombor 4. Saya pergi buat courtesy call dia. So bagi saya tak tunggu orang datang, saya pergi. Maknanya saya nak berkolaborasi. Kolaborasi itu dah ada, kerjasama dah ada. Mungkin untuk membuat program-program yang untuk memberi penerangan kepada masyarakat, kita boleh memantapkan lagi kolaborasi yang ada, macam program-program ni yang ada sekarang ni. Mungkin penerangan, mungkin kalau kita bagi mungkin nanti lepas COVID ni mungkin kita boleh buat khusus atau syarahan bersama, atau kita turun dekat bawah ke jabatan-jabatan kerajaan untuk bagi syarahan bersama untuk berkongsi, untuk menerangkan kepada dalam konteks polis ni kita pun nak bawa supaya terangkan kesalahan sebagainya lah. Apa implikasi kalau kita ambil rasuah. Saya kata memang tak ada masalah. Itu dah ada pun. Platform tu dah ada, networking dah ada, kerjasama dah mantap. InsyaAllah. InsyaAllah. Dan okey, baiklah Datuk. Mengapa jenayah di Malaysia ni orang kata terlalu sukar untuk dibanteras? Contohnya rumah pelacuran, ada yang rumah judi dan pengedaran dadah. Padahal saya sendiri lihat PDRM begitu cemerlang dalam mengesan, membongkar dan juga menangkap penjenayah yang terlibat. Malah seringkali netizen kita ni membongkarkan kewujudan premis aktiviti haram ni berdekatan dengan balai polis. Apa komen Datuk sendiri? Saya boleh kata dua industri lah. Dua industri perjudian ni dan juga pelacuran ni daripada zaman dulu-dulu lah. Sampai sekarang, dia takkan habis. Negara mana pun ada. Cuma banyak sikit. Kita dapat kontrol, kita tak dapat kontrol. Kan? Itu yang pertama. Kan?
Yang kedua dalam konteks judi pun sekarang macam-macam judi ada. Cakaplah judi apa yang tak ada. Judi 4 nama ekor yang boleh tulis. Sekarang judi online. Betul. Dia ada call center lah sebagainya. Yang jadi ancaman besar ni yang judi online ni. Yang mana orang boleh pergi top up dengan handphone kan. Budak-budak pun boleh main judi ya. Saya ingat bulan lepas saya ada buat satu operasi dapat maklumat dekat satu distrik di Johor lah. Apabila tim daripada IPK turun, saya tak bagi distrik, IPK turun, kita tangkap, rupanya ada salah yang seorang ditangkap tu, driver kepada OCPD, driver kepada ketua polis daerah. Dia pun bagi menjudi kat kedai judi. Kan kita tangkap. So, judi memang isu yang orang kata sentiasa berkembang lah. Dia orang punya idea tu banyak. Kita serbu dekat kedai judi, tangkap banyak. So dia bagi arahan baru, SOP barulah. Kalau nak main dekat luar pula dah. Beli dekat top up, main judi kat luar. Orang yang bayar, orang duduk dekat luar. Dia ubah kaedah dia. Memang, walaupun diubah tapi kita dapat berterusan. Di Johor ni, saya dah arahkan, sejak saya ingat dalam 2-3 bulan lepas, operasi berterusan ke atas aktiviti judi. Kita bukan takat pergi ke premis tangkap orang, tuduh orang, tak. Saya arahkan saya punya OCPD, berkolaborasi dengan TNB untuk potong elektrik. Potong terus. Dan juga dengan PBT untuk tarik balik lesen. Ini yang kita buat. Berterusan. Memang ada lagi. Saya tak kata Johor ni positif pada judi. Ini satu usaha yang berterusan. Dan macam saya katakan tadi, memang ada surat aku janji yang atas arahan IGP, semua OCPD perlu tanda tangani aku janji setiap bulan. Katakan mereka akan pastikan tak ada judi. Tapi ada lagi. Tapi yang ini saya kata berbalik kepada sikap kita lah. Bila ada pegawai dan anggota ataupun bukan, jangan salahkan polis saja, banyak macam tadi. Kalau kita cakap dalam konteks judi ni, PBT pun ada peranan. Sama dengan pelacuran. PBT pun ada peranan. Kita punya TNB pun ada peranan. Jangan hanya menyerahkan kepada polis untuk membuat operasi. Dia orang pun ada mata dan telinga sendiri untuk dia ambil tindakan. Kalau kita dah tahu premis ni dah 10 kali polis rebu, kita bagi lesen lagi. PBT contohnya lah. Kan? Ataupun bila kita buat surat untuk pergi untuk pastikan dia orang TNB potong ataupun PBT batalkan lesen, mengambil masa yang lama. Kan? Sebab tu orang-orang komplain, Datuk pergi buat serbuan pagi, petang dia buka balik. Kan? Orang kata, ni makan rasuah lah ni. Polis Johor makan rasuah. Tangkap hari ni, buka balik. Padahal benda tu juga melibatkan bidang kuasa TNB, PBT sebagainya. Dan sikap tamak lah manusia, selagi nama manusia ni, kita ni bukan semua malaikat. Kan? Ada yang syaitan pun ada juga. Kan? Jadi mungkin dia orang ni terpengaruh, terdorong untuk nak cepat dapat duit lah, cepat kaya, sikap tamak kan. Dan insyaAllah saya rasa dalam konteks ni, PDRM lah khusus keseluruhan yang bukan Johor lah. Kita akan terus membuat operasi ke atas judi dan kita menggalakkan orang awam untuk terus menyalurkan maklumat. Saya akui ada juga kedai-kedai judi yang berhampiran dengan distrik. Kan? Daerah. Takkan dia orang tak tahu. Dia orang pun ada pegawai riset dan operasi kan. Nah ini yang saya tekankan. Nah ini yang sebab kita ada surat aku janji. Kalau ada, OCPD yang akan dipertanggungjawabkan. Kenapa kamu tak ambil tindakan? Mustahil kamu tak tahu. Kan? Kalau jauh, okey. Ini mungkin dalam lingkungan 500 meter, 800 meter ataupun 1 kilometer. Mustahil. Kalau saya tanya kalau OCPD tak tahu apa aktiviti dalam daerah dia, memang dia gagal. Tak payahlah nak kata 800 meter ke depan IPD ke depan balai. Kalau ada dalam kawasan dia tak tahu, dia gagal. Pegawai-pegawai dia gagal untuk mendapatkan maklumat risikan bagi memastikan dia dapat mengambil tindakan proaktif sebelum orang awam komplain. Dan saya di Johor ni, saya punya handphone, nombor handphone saya memang orang semua tahu. Apa-apa dia orang terus kepada saya. Dia orang bagi lokasi, bagi gambar, bagi pula kereta MPV yang datang collect duit. Mana ada dia ambil gambar. Sebab tu saya kata OCPD jangan temerang saya lah. Bila saya bagi fakta, memang lengkap. Sebab tu orang awam sekarang bukan macam orang awam dulu. Dan sekarang handphone semua hujung jari. Dia bercakap bukan cakap kosong. Dia bukan buat tomahan. Dia bagi fakta. Macam saya cerita, banyak kali saya cerita yang kes ketum dekat Kota Tinggi. Ada orang kampung beritahu saya, Datuk, ini ada
ada pegawai Datuk ni kata ni. Dia ni memang raja segala raja lah kata. Di Kota Tinggi. Dia pergi join dengan geng ketum ni lah. Kan pergi kat port ketum, dia pula yang jaga ketum ni kan. So saya hantar tim dari IPK turun. Bila dia bagi gambar tempat port tu, rumah tu, tempat dia orang tanam ketum semua ada. So bila saya hantar tim dari IPK, memang pegawai tu pangkat ASP. Ini ditangkap lah. Takkan tuduh lah, kita tengok dia punya urin dan sebagainya. So itu saya kata tu, zaman sekarang zaman lain. Zaman sains, zaman handphone lah katakan. Senang, terus senang. Orang nak bagi maklumat semua senang. Jadi itu yang saya tekankan, saya kata insya-Allah benda ni berterusan, bukannya kita buat tindakan hari ni esok habis. Dia tak akan habis sebab melibatkan banyak orang ada kepentingan kan. Kita tangkap macam ni, dia buka sini. Kita buka tangkap sini, dia buka tempat lain. Dia ubah dia punya SOP. Kan dia akan berterusan macam-macam jenis kaedah yang digunakan untuk mengelakkan daripada ditangkap lah. Mereka akan cari juga cara dan juga ruang. Okey, baiklah Datuk. Setiap kejayaan pastinya ada cabaran. Apakah antara cabaran yang dihadapi untuk memperkasakan integriti dalam kalangan pegawai polis itu sendiri? Apa komen Datuk? Saya rasa isu-isu integriti ni akan ada. Bila-bila pun akan ada lah isu integriti, rasuah, dadah, sebagainya akan ada. Dan apa yang paling penting, komitmen kita. Komitmen pucuk pimpinan, komitmen KDN, komitmen kerajaan, komitmen pegawai tinggi untuk memastikan usaha kita untuk menangani isu ni berterusan. Dia tak akan berhenti, tak akan habis. Saya rasa tak ada pula dalam dunia ni. Semua negara polis bebas, tak ada. 100% bebas daripada ni. Mungkin dia dapat kurangkan ke 99%, 98% bersih. Tapi ada lagi elemen-elemen tu. Selagi kita dinamakan manusia tu, cabaran tu akan ada lah. Kita tak boleh nak mendapatkan pegawai anggota yang 100% akan bebas. Mesti ada. Dan ini yang saya tekankan, yang paling penting kita berterusan, kita akan bagi memastikan kita punya proses pengukuran integriti ni satu usaha yang berterusan. Dia bukan hangat-hangat cahaya, bukan lepas plan anti rasuah PDRM ni yang 2020 hingga 2022 hingga 2024 kita berhenti. Okey, tak ada. Dia mesti berterusan dan yang paling penting tu kita nak maruah PDRM ni lah sentiasa berada di atas. Kita tak nak lagi orang buat tomahan sebagainya. Walaupun kebanyakan tomahan mungkin tak betul, tapi ada yang betul. Dan yang itu yang saya katakan tu, yang penting kalau ada tomahan, kalau ada dakwaan, kalau ada maklumat, kita siasat. Kita jangan tak betul ni, ini dakwaan, tomahan, saya tak ada. Kalau ada maklumat, ada tomahan, ada dakwaan, saya akan siasat dulu. Saya tak akan kata ini tak betul, tak ada. Saya siasat. Kalau betul, saya ambil tindakan. Tak betul, saya akan cakap tak betul. Ini adalah satu tomahan. Tapi jangan kita menjadi kebiasaan kita bila orang kritik kita, orang bagi maklumat, kita kata ni tak betul, ni nak mencemarkan imej PDRM. Ni nak mencemarkan polis Johor. Kan? Bagi saya itu satu sikap yang tak betul. Kita siasat dulu. Kita siasat dakwaan ni. Mungkin tak betul. Mungkin betul. Tak betul, okey. Kalau betul, kita ambil tindakan. Itu yang kita sikap tu yang kena ada pada semua pihak lah insya-Allah. Saya rasa bila orang yang bagi maklumat pun dia akan puas hati. Mana maklumat yang dibagi, polis ambil tindakan. Dia kita tak nak nanti maklumat kita bagi, orang bagi maklumat kat saya banyak bagi contoh. Kadang-kadang orang teks kat saya, WhatsApp saya, Datuk dekat bandar Datuk On ni ada flat ni tu. Unit flat dia 134 dengan 135. Ni ada orang tokan dadah. So saya pun hantarlah tim saya daripada IPK turun. Tapi bila turun memang confirm. Sebelum saya sempat nak hantar balik dekat pemberi maklumat tu, kata kita dah tangkap, dia hantar mesej, Datuk terima kasih Datuk, saya nampak tim Datuk datang tadi tangkap dah. So maknanya dia bagi maklumat dan dia memerhatikan apa tindakan susulan yang kita buat. Adakah kita buat tak tahu saja ataupun kita pergi kau tim ke? So, jadi orang awam sekarang tak macam dulu. Betul. Dengan teknologi yang ada ni, jadi kita janganlah berada dalam kampung lama ni yang masih ingat kita ni boleh buat apa saja, kita raja segala raja, kan? Itu saya sikap tu kena buang lah. Okey, akhir sekali Datuk, menurut pengalaman Datuk sendiri, negara manakah yang mempunyai pasukan polis yang terbaik dari segi keberkesanannya, disiplin dan juga integriti terutamanya?
Apa Datuk rasa negara mana yang Saya tengok paling adalah tinggi kebanyakan disiplinnya? negara-negara maju, saya tengok memang dia dah ke hadapan pada kita lah. Kita ambil contoh yang dekat lah, Singapura kan. Singapura saya pun pernah berinteraksi dengan pegawai tinggi polis Singapura dan juga pegawai intelijen ya, pegawai persikan ya. Atau saya dekat I8 cawangan khas tu, saya pun selalu cakap ya, macam mana dia orang dapat mengubah. Dia orang kata dia orang dalam tahun 80-an 70-an keadaan dia memang teruk, rasuah. Tapi ada seorang IGP dia orang lah yang memang mengambil tindakan drastik, mengubah landscape dia orang tu daripada tahun 80-an sampai sekarang tu. Dia pun berubah sikit-sikit. Benda ni bukan boleh buat secara drastik, tak. Tapi dia mesti ada orang yang betul-betul tegas yang boleh buat perubahan. Boleh buat. Kita jangan kata kita tak boleh buat. Kita cakap, ni tak boleh, Datuk, ni dah jadi budaya. Tak ada jangan. Kalau kita cakap macam tu, daripada awal kita dah menunjukkan kita tak ada kemampuan untuk mengubah. Itu sikap tu tak betul. Macam polis Hong Kong pun sama. Kita cakap polis dulu Hong Kong, tahun 80-an, 70-an memanglah. Kita boleh tengoklah dan banyak dia punya movie dan sebagainya. Itulah keadaan semua. Tapi dia orang dapat ubah. Maknanya perubahan tu kita boleh buat. Kita nak, tak nak. Komitmen kita kuat ke tak kuat. Ataupun kita nak ikut apa yang ada. Kita sekadar duduk. Kita nak tengok ya. Okeylah tu tak ada. Banyak negara yang telah menunjukkan, telah membuktikan bahawa perubahan boleh dibuat untuk memberi imej yang lebih baik ataupun mengambil tindakan terhadap isu-isu rasuah dan integriti dalam agensi penguatkuasa. Kita boleh buat. Kita mesti ada komitmen. Kesungguhan kita insya-Allah kita boleh buat. InsyaAllah. Okey, sedikit pesanan untuk rakan-rakan pendengar kita, rakan-rakan Mac FM. Jangan ambil rasuah. Sedikit pesanan Datuk sendiri. Saya suka mengambil perumpamaan yang paling mudah. Dalam konteks orang Islam lah. Kan? Saya ambil perumpamaan daging khinzir. Daging khinzir dengan rasuah. Kita orang Islam ni. Kan? Kita boleh cakap daging khinzir ni, haram, tak boleh. Tengok pun tak boleh. Kan? Tapi rasuah, okey. Daging khinzir dalam keadaan darurat kita boleh makan. Dalam darurat daging khinzir. Tapi rasuah dalam apa keadaan sekalipun kita boleh makan. Betapa jijiknya rasuah ni. Saya bercakap untuk semua lah. Bukan untuk orang awam di luar saja. Sebab rasuah ni bukan kata polis saja. Kan? Orang awam bagi rasuah juga. Kan? So, buat perbandingan macam tu. Saya kata itu sudah cukup. Dan kalau kita tak faham lagi, kalau kita tak tengok jijik lagi, rasuah ni, saya tak tahulah apa perumpamaan yang boleh saya bagi lagi. Terima kasih. Itu pesanan saya. Okey, baiklah. Kita nak baca komen daripada para penonton, rakan-rakan di Facebook page daripada Fatimah Abdul Hamid. Integriti bermula di rumah. Institusi keluarga itu penting ke arah masyarakat yang berintegriti. Sangat setuju jika tiada yang memberi, tiada penerima. Justeru tindakan tegas juga kepada pemberi. Itu daripada Fatimah Abdul Hamid. Dan satu lagi daripada Engku Ahmad Fazil. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala perkuatkan jati diri pegawai-pegawai di dalam agensi-agensi penguatkuasaan kita dalam menjalankan tugas dan juga amanah dengan jujur dan juga berani. Terima kasih diucapkan kepada semua rakan-rakan yang bersama dengan kita pada hari ini. Kalau yang terlepas baru saja bersama dengan kita, anda boleh saksikan kembali di Facebook Live di page Mac FM. Dan juga terima kasih kepada Datuk Ayub Khan bin Maidin PC kerana sudi bersama dengan kita pada hari ini. Dan terima kasih atas masa Datuk pada hari ini. Terima kasih Datuk. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Diharap kalau ada masa terluang kita bertemu kembali Datuk. InsyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih juga kepada rakan-rakan di Facebook page kita dan terima kasih atas sokongan anda dan juga komen anda. Dan kita kembali di line slot InsyaAllah pada bila-bila masa saja dan kita kembali selepas ini hanya di FM My Anti Corruption Channel. Terima kasih Datuk. Sama. Mac FM, My Anti Corruption Channel.